Buletin Didik 24 Mac bersama saya Syafri Izzan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih 1.9 juta kenderaan dijangka keluar dari Lembah Kelang untuk pulang ke kampung sempena cuti pertama Ramadan. Menurut Pengurus Besar Kanan Operasi PLAS Malaysia Berhad PLAS, Muhammad Yusof Aziz, pihaknya juga menjangkakan aliran trafik di kedua-dua arah lebuh raya Utara Selatan 2 kali ganda daripada hari biasa. Faktor peningkatan aliran trafik dipengaruhi cuti hujung minggu selain minggu gaji. Bagaimanapun situasi trafik katanya masih terkawal, namun dijangka sesak mulai petang tadi atau awal pagi esok. Susulan itu, semua kaki tangan termasuk PLAS Ronda sentiasa bersiap sedia dan beroperasi pada tahap optimum. Orang ramai dalam pada itu dinasihatkan merancang perjalanan mereka. Sebarang maklumat berkaitan trafik boleh didapati menerusi Twitter, PLAS App atau menghubungi talian Pusat Trafik PLAS. Keceriaan anak-anak yatim dan asnaf di Rumah As-Solihin, Kancong Darat, Kuala Langat, Selangor terselah dengan kehadiran mahasiswa dari Universiti Utara Malaysia UUM. Ia melalui program Hikmat Masyarakat dengan tema Kembalikan Senyuman, Anjuran Penuntut Jarak Jauh PPJ UUM. Program turut dijalankan dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kuala Langat. Rumah Anak Yatim dan Asnaf As-Solihin ini dihuni anak-anak berusia 2 hingga 17 tahun. Antara aktiviti yang dijalankan ialah ceramah kesihatan pergigian, latihan memberus gigi serta pemeriksaan gigi. Selain itu, perkhidmatan memotong rambut turut ditawarkan kepada anak-anak terbabit. Sejumlah 20 mahasiswa yang terlibat turut menggembling tenaga membaik pulih fasiliti di premis berkenaan. Sumbangan berjumlah RM3,000 turut dihulurkan kepada Rumah Anak Yatim dan Asnaf ini. Turut mengambil keberkatan Ramadan, Universiti Putra Malaysia UPM yang menghulurkan sumbangan kepada mangsa gempa bumi di Turki dan Syria. Sumbangan berjumlah lebih RM32,000 itu adalah hasil kutipan bersama warga UPM termasuk kaki tangan dan mahasiswa melalui tabung UPM Prihatin Adwazan. Kutipan dilakukan dari 8 hingga 28 Februari lalu. Sumbangan disampaikan oleh Naib Chancellor UPM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Roslan Sulaiman kepada Duta Turki ke Malaysia, Emir Salim Yüksel. Profesor Datuk Dr. Muhammad Roslan berkata, sehingga kini pihak universiti dan beliau sendiri masih bersimpati susulan bencana yang mengorbankan lebih 47,000 mangsa itu. Selain sumbangan bertujuan meringankan beban mangsa, ia diharap terus mengukuhkan jalinan persahabatan UPM dengan Turki dan Syria. Pihak kedutaan juga berharap rakyat Malaysia sentiasa mendoakan kesejahteraan warga Turki dan Syria. Ini pula nasib 3 beranak yang diuji pada bulan puasa. Hilang tempat tinggal selepas rumah mereka di Taman Merdeka Jaya, Melaka, musnah akibat kebakaran. Keluarga ibu tunggal itu juga tinggal sehelai sepinggang kerana semua barangan tidak dapat diselamatkan. Ibu tunggal Nur Hafizah Nur Azli berkata, ketika kejadian kira-kira jam 11.30 malam, dia berada di tempat kerja di Bazar Aidilfitri di MITC. Hanya anak sulungnya, Irish Zakwan Afizi, 15 tahun, berada di rumah. Manakala anak bongsunya, Azrif Safwan, 12 tahun, berada di rumah keluarga di Batu Berendam. Dia buntu kerana semua barang keperluan, dokumen serta kelengkapan sekolah anaknya musnah. Pertama Ramadan dugaan macam tu kan. Saya tak tahu nak buat macam mana. Sebab saya tinggal dengan anak-anak je. Sekarang ni saya kena cari tempat lagi nak berteduh. Anak-anak saya lagi, saya dah tak tahu nak fikir apa dah sebenarnya. Lepas tu masa tidur kat ruang tamu tu, saya tidur bangun lah. Lepas tu saya bangun, saya tengok bilik dah terang. Saya masuk bilik, api dah tinggi lah. Dah naik lah. Saya keluar terus minta tolong abang ni, akak ni. So minta jiran keluar sebab saya minta akak ni sebab akak ni ada budak. Saya dah keluar sebab bilik dekat kan. Rumah teres setingkat itu didiami mereka sejak 10 tahun lalu. Nur Hafizah menganggarkan kerugian lebih RM100,000 akibat kebakaran itu. 3 beranak itu kini menumpang di rumah saudara mereka di kawasan Taman Perumahan sama untuk sementara waktu.
Setiap kali menjelang Ramadan, Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang cukup dikenali dengan bakat dan kebolehan memasak tidak ketinggalan menyingsing lengan baju menyediakan juadah bubur lambuk Pahang untuk diagihkan kepada rakyat. Tahun ini, baginda sekali lagi berkenan mencemar duli memasak resepi tradisi Pahang itu di perkarangan surau utama Istana Negara. Yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut mencemar duli membantu menyediakan juadah itu. Sedi paduka baginda berdua dibantu kira-kira 200 pegawai dan kaki tangan Kelab Kebajikan dan Sukan Istana Negara, Keksin, yang bergotong royong seawal jam 10 pagi tadi. Tunku Azizah bertitah, bubur lambuk Pahang mempunyai keistimewaan tersendiri kerana ia menggunakan pucuk paku merah. Tapi kalau bubur lambuk Pahang ni dia lebih menggunakan pucuk paku merah kan. Tapi susahnya cari kat KL, dapat sikit aja tadi. So tapi tak apalah, kita tahu dan sayur-sayur lain lagi. Jadi ini kalau orang Pahang dia kata ni lah bubur lambuk. Kalau yang lain tu dipanggil bubur daging ke, bubur cair ke, bubur apa. Tapi ni bubur lambuk dia pakai santan, udang kering tu semua. Resipi daripada saya pun belajar daripada orang Pahang. Kalau bubur lambuk Johor lain. Sebanyak 1,500 bekas bubur lambuk diagihkan kepada Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur, Ibu Pejabat Polis Brickfield, Institut Jantung Negara, Penjara Kajang dan Rumah Transit Gelandangan. Selain di Ibu Negara, Raja Permaisuri Agong akan menyediakan juadah tersebut di Padang Majlis Bandaraya Kuantan MBK serta di Penjara Penur Pahang. Memiliki rumah sendiri, dapat bersahur dan berbuka puasa bersama keluarga tersayang menjadi impian mereka yang mendambakan sebuah kehidupan yang selesa hingga ke hari tua. Mungkin tidak bagi golongan asnaf di bandar. Hanya mampu menyewa bilik kecil menyambut Ramadan cukup sekadar dapat mengisi perut bagi kelangsungan hidup di kota yang semakin mencabar. Assalamualaikum, sahur. Assalamualaikum. Janat Bun, 45 tahun, bekerja sebagai pelayan restoran, bersyukur dan tidak menyangka masih ada insan sudi untuk datang menjenguknya. Dia bersama rakan-rakan sudah hampir 10 tahun hidup menyewa di bilik kecil ini. Manakan tidak, tinggal di lorong premis kedai, persekitarannya kurang kondusif, bergelumang dengan hidup di mata masyarakat persis penjenayah kota. Semua di sini yang menyewa di atas di bawah, semua disuruh turun. Jadi kami ni semua ini turunlah semua dibawa. Macam apa ini yang kala-kala yang kita ada apa ini ada yang kita jahat kan, apa yang kita buat digambar kita sama kita punya pegang kita punya pas IC apa-apa sajalah. Kehadiran kami mulanya tidak disambut kerana tidak mahu dianggap sebagai peminta sedekah atau pemalas. Hakikatnya mereka bekerja keras di bandar dengan cita-cita dapat mengubah nasib keluarga di kampung suatu hari nanti. Bukan sahaja di Kuala Lumpur, Kota Kinabalu juga antara bandar yang mengenakan kadar sewa kediaman yang tinggi. Kadar purata sebuah bilik kecil ini sekitar RM550 hingga RM1,000. Kalau ada rezeki ya, cari yang lebih bagus lagi. Macam mau ambil satu rumah kan dia ada murah sikit dalam RM1,000 lebih. Bagus lagi kita ambil yang dalam satu rumah kan, dia ada bilik 3 bilik, satu ruang tamu. Semalam, Badan Bukan Kerajaan NGO My Fun Action turun padang bersahur bersama menjejaki asnaf di sekitar kawasan bandar. 30,000 penerima disasarkan sepanjang Ramadan tahun ini, membabitkan pelbagai golongan antaranya mualaf, ibu tunggal, anak yatim, termasuk di pusat tahfiz, institusi pengajian tinggi dan kawasan pendalaman. Menjalani ibadah puasa di Pusat Pemindahan Sementara PPS pula ternyata pengalaman di luar jangka bagi penduduk terkesan banjir di Batu Pahat, Johor. Meskipun dalam suasana berbeza, kehadiran bulan mulia tetap disambut. Penghulu kanan Mukim Simpang Kiri Batu Pahat, Muhammad Yusuf Abu Bakar berkata, pihaknya menyusun aktiviti termasuk mengadakan solat tarawih bagi mewujudkan suasana Ramadan di PPS.
Kita sebenarnya telah aturkan beberapa program pengisian untuk mangsa-mangsa banjir yang berpindah di PPS ni. Antaranya kita wujudkan semangat gotong royong. So dia orang akan bergotong royong untuk masak, makan bersama. Sementara itu, penduduk yang masih terkesan banjir mengakui di sebalik bencana yang melanda, wujud semangat perpaduan dan mengeratkan silaturahim sesama manusia. Mereka berpeluang bergotong royong menyediakan juadah berbuka serta bersahur bersama. Ialah memang kita memang stres. Selain saya selaku ketua kampung dan ketua masyarakat, saya juga mangsa banjir yang terlibat sama. Di samping menjaga anak buah, kita pun sama terlibat. Jadi pada tahun ini agak suramlah. Kita menyambut Aidilfitri, mengadi bulan Ramadan dan aktiviti yang tak tiba. Jadi walaupun saya redalah di atas ketentuannya, mungkin ada hikmah di sebaliknya itu. Lain kita bila mengerjakan solat tarawih di masjid kita, memang ada orang tempatan. Ini ada orang luar, dari beberapa kampung. Jadi mana kita jalankan seperti biasalah. Ayalah, biasa keadaan masjid besar, bersih, kemas kan. Ini sekarang adalah masjid ruang sekolah kan. Jadi memang kita rasa kelainan juga lah. Ramadan disambut sederhana dengan penuh kesyukuran oleh lebih 1.8 bilion umat Islam di seluruh dunia. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dan ketidaktentuan, bulan suci penuh keberkatan itu dipenuhi dengan aktiviti berbuka puasa dan ibadah solat sunat tarawih. Kedatangan bulan Ramadan disambut penuh makna lebih 230 juta penduduk beragama Islam di Indonesia. Masjid-masjid utama diimarahkan dengan ibadah solat sunat tarawih. Kesempatan digunakan penduduk untuk memenuhi masjid selepas tiada lagi sekatan COVID-19 dikenakan seperti beberapa tahun lalu. Di Baitul Maqdis, makanan berbuka puasa disediakan di perkarangan Masjid Al-Aqsa untuk lebih 10,000 jemaah setiap hari. Kegembiraan jelas terpancar di wajah penduduk yang turut mengambil kesempatan menunaikan ibadah solat sunat tarawih bersama keluarga. Di Nablus, tebing barat, penduduk Palestin mengunjungi pasar bagi membeli makanan tradisi untuk berbuka puasa. Di Rawalpindi, Pakistan, umat Islam berhimpun untuk acara tradisi berbuka puasa di jalan raya. Pelbagai makanan disediakan oleh sukarelawan bagi menjamu penduduk di sekitar bandar berkenaan. Tradisi tembakan meriam sebagai penanda waktu berbuka puasa sepanjang Ramadan diteruskan di Istanbul, Turki. Paluan gendang pula bertujuan mengejutkan penduduk untuk bersahur. Tradisi itu telah bermula sejak era pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah. Orang ramai turut berhimpun sekitar Masjid Besar Hagia Sophia dan Dataran Sultan Ahmed untuk berbuka puasa. Sempena Hari Air Sedunia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah melaksanakan kempen origami membabitkan pelajar sekolah. Hasil origami burung itu kini dipaparkan di Ibu Pejabat PBB di New York, Amerika Syarikat sempena Persidangan Air 2023. Objektifnya menghubungkan peserta persidangan dengan kanak-kanak yang terancam masa depan mereka. Kisah burung jenis hummingbird memberi inspirasi kepada PBB untuk melancarkan kempen Be The Change pada Hari Air Sedunia. Kempen menggesa penduduk dunia melakukan apa yang termampu untuk mengubah penggunaan dan pengurusan air. Dalam cerita rakyat purba Peru, hummingbird menerbangkan air setitik demi setitik untuk memadam kebakaran hutan. Meskipun mengundang tawa haiwan-haiwan lain, burung kecil itu nekat melakukan apa yang termampu. Di New York, sebuah sekolah melibatkan semua pelajarnya dari kelas tadika hingga usia 14 tahun dalam bengkel origami.
I was very happy for our school to take part in this project because it's a wonderful way to give a voice to the children. Obviously the problem of water is one of emergency, and our generation has a lot to account for. It's a limited resource, water, and our generation has not done a great job of protecting it and the planet that we're going to leave to these children. This is theirs now, and they have to start making their decision, and hopefully they make better decisions that we have. Belajar membuat origami berbentuk burung selain menulis komitmen masing-masing di kertas itu. Burung-burung itu terbang ke Ibu Pejabat PBB pada Hari Air Sedunia yang disambut 22 Mac, membawa keazaman generasi akan datang untuk mengubah arus krisis air global. Taman bunga terbesar di dunia, Keukenhof di Belanda, dibuka sempena musim bunga tahun ini. Tidak seperti tahun lalu, pembukaan kali ini lebih bermakna kerana tidak melibatkan sebarang sekatan atau SOP COVID-19. Sudah tentu pengunjung mengambil kesempatan ini untuk menikmati keindahan jutaan bunga yang ditanam di sini, khususnya bunga tulip. Proses penanamannya dilakukan antara Oktober dan Disember tahun lalu, melibatkan 7 juta bunga. We start from scratch. Everything is a new design. We all started in a black canvas. We plant the bulbs. It will start to grow, and then it will turn green. Everything will color, and then at the end you get the result you get outside, like people can see outside. And it doesn't get any better than this. Pilar dan Tony antara pengunjung pertama tahun ini yang diraikan dengan sejambak bunga tulip percuma. Pertunjukan musim bunga Keukenhof berlangsung sehingga 14 Mei nanti. Tahun lalu, taman ini menerima 1.1 juta pengunjung. Pihak pengurusan percaya jumlah itu akan meningkat tahun ini dengan tiadanya lagi sekatan COVID-19. Jepun pula kini meriah dengan limpahan warna merah jambu dan putih. Musim bunga di negara itu kebiasaannya lebih bermakna dengan adanya bunga sakura. Jepun membenarkan orang ramai berkumpul dan berkelah di bawah pokok bunga sakura pertama kali sejak COVID-19 melanda. Taman Ueno di Tokyo adalah salah satu tempat popular menyaksikan bunga sakura. Selain menikmati keindahan dan bergambar, ada juga yang berkumpul untuk meraihkan kejayaan pasukan baseball Jepun meraih gelaran klasik dunia. It's the first time we've come to Japan, and absolutely love the atmosphere and the culture, and being here for the first time and being able to see this on our very last day to actually experience the cherry blossom season and get to experience just the atmosphere and seeing all the people. Musim bunga di Tokyo tiba 9 hari lebih awal dari biasa tahun ini. Ia juga antara yang terawal direkodkan dalam sejarah. Ayo semarakkan sokongan anda untuk Harimau Malaya. Siri Persahabatan Antarabangsa. Secara langsung hanya di TV9 dan Astro saluran 149. Skuad Harimau Malaya sekali lagi tampil dengan kemenangan cukup penting selepas kejayaan mengatasi Turkmenistan. Gol tunggal perlawanan menerusi jaringan Akia Rashid sudah memadai buat Malaysia menundukkan Turkmenistan kali kedua berturut-turut. Pertemuan Malaysia-Turkmenistan di Stadium Sultan Ibrahim memang cukup dinanti. Lebih-lebih lagi selepas kejayaan mengatasi lawan sama di Stadium Nasional Bukit Jalil Jun tahun lalu. Tanpa kelibat Arif Aiman Hanafi yang langsung tidak disenaraikan untuk perlawanan ini, aksi Harimau Malaya tetap memukau sejak dari awal lagi. Detik yang dinanti hadir pada minit ke-29. Lorongan Corbin Ong membuka ruang kepada Akia Rashid untuk memecah kebuntuan, menewaskan Rasul Chariev. 1-0 tamat separuh masa, skuad negara terus mengasak untuk mencari gol tambahan. Bagaimanapun, beberapa peluang yang dicipta terutamanya menerusi Faizal Halim gagal menemui sasaran tepat.
Kedudukan 1-0 kekal sehingga whistle penamat, kejayaan yang amat penting buat pengendali Kim Pan-gon dan barisan pemain Harimau Malaya. Penyertaan pemain negara di Terbuka Switzerland masih memberangsangkan apabila 5 wakil menempah tempat ke suku akhir malam ini. Sandaran perseorangan lelaki digalas Li Zijia dan Eng Ziyong diikuti 2 beregu campuran Chen Tangji, Toh Yi Wei dan Goh Sun Huat, Sheven Lai. Teo Yi Yi, Ong Yew Sin menjadi gandingan tunggal beregu lelaki selepas pilihan utama yang juga juara dunia 2022, Aaron Chia Soh Wo Yik gagal melepasi pusingan kedua semalam. Li Zijia berdepan wakil Ireland Nat Nguyen di pusingan kedua. Pilihan kedua itu memenangi perlawanan menerusi keputusan straight set 21-19 dan 21-15. Peringkat suku akhir nanti, Zijia dijadualkan bertemu pemain kelayakan dari Taiwan, Li Chia-hao. Mengiringi Zijia ke suku akhir, seorang lagi jaguh muda negara Eng Ziyong. Kali kedua berturut-turut berdepan rakan senegara, Ziyong ceria mara menerusi kemenangan straight set ke atas Chiem Jun Wei. Keputusan 21-12 dan 21-17 dalam tempoh 41 minit itu membolehkannya berjumpa pilihan ketiga, Chao Tianchen dari Taiwan. Gandingan Ong Yew Sin, Teo Yi Yi bangkit dari kekalahan set pertama sebelum menguasai 2 set berikutnya. Berdepan satu lagi pasangan Jepun, Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura. Mereka bertarung dengan permainan 3 set. Menang 15-21, 21-13 dan 21-15 selepas beraksi selama 60 minit untuk menentang beregu Indonesia Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana. Agak mengejutkan apabila gandingan utama Aaron Chia Soh Wo Yik tidak mampu melangkah jauh di Basel. Mereka bermula baik menerusi kemenangan 21-17 sebelum Akira Koga dan Taichi Saito bangkit dengan keputusan 21-16 pada set kedua dan ketiga 21-17. 2 lagi wakil di suku akhir ialah beregu campuran iaitu Chen Tangji, Toh Yi Wei yang menumpaskan pasangan Cina He Jiting Duye 11-21, 21-14 dan 21-14. Manakala Goh Sun Huat, Sheven Lai mengatasi wakil Taiwan Chiu Xiang Chia, Lian Jiaomin 21-15, 14-21 dan 21-14. Paparan 30,000 lampu yang dipasang di Piccadilly Circus di London sempena Ramadan mengakhiri buletin didik. Ini adalah kali pertama dalam sejarah lokasi ikonik itu dilimpahi cahaya lampu sempena Ramadan. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum.